I think I rasa the landscape of our politics. That is the biggest problem. Atau you orang nak I tunjuk, I tengah solat, I buat IG live tunjuk you I solat. Apa punya kebangang you orang ni? I dah malas nak berdoa kepada Tuhan yang I tak kenal. Iman seseorang tu ialah between dia dengan Allah. Kita orang tak boleh nak menyiakan, menidakkan kata kau kuat iman lah, kau tak kuat iman lah. Kita tak boleh. Kita ada tamu yang saya rasa vokalnya akan dapat memberi aspirasi kepada kita tentang keberanian seniman untuk bercakap tentang hal-hal bersangkut kenegaraan. Okey, walaupun anda semua, bukan anda semua lah, ada netizen mengatakan artis tak perlu cakap tentang hal politik. Saya tak setuju lah tu, sebab saya nak bagi tahu kata gerakan mengubah dunia juga dibuat oleh artis. Ketika John Lennon menentang Perang Dunia Kedua, dia tidak bersendirian, dia adalah artis yang ditemani oleh rakan-rakannya. Ketika Perang Iraq, kita juga dapat melihat Martin Sheen, antara orang yang berharap, Susan Sarandon juga antara orang yang berharap untuk menuntut Amerika berundur daripada Iraq dan berundur daripada Afghanistan. Jadi malam ni kita ada Michael Ang. Saya tunggu trafik masuk, queue je. Michael, saya nak tanya dulu, Syaril hari ni daripada Damansara. Michael Ang dari mana ni? Saya di Setapak. Kuala Lumpur. Okey, dia rahsia kat Ampang Di Setapak City. Tak. Desa Park City. Desa Park Oh, City. Desa Park City. Oh, tak jauh daripada Damansara juga. Okey. Kita stream daripada 3 tempat hari ni. Harap semuanya okey kerana Setapak dan juga Damansara dan juga Desa Park dalam satu stream. Saya harap orang semua dapat audio okey. Okey, Michael. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik, ramai orang melihat Michael sebagai seorang pengarah drama yang prolific, banyak aktif dalam media sosial. Ada kalanya Michael sangat vokal terhadap kritikan-kritikan sosial dalam negara, walaupun basicnya generally Michael adalah aktivis drama, tapi nampaknya you really up to date dengan perkembangan semasa. Baik Michael, tapi ramai orang tak tahu siapakah Michael Ang yang sebenarnya. Background dia, lahir mana, sejak bila involve dalam bidang pengarahan drama ni. Mungkin untuk first time, bagi orang yang first time hanya mengenal Michael Ang, untuk pertama kalinya, boleh tak Michael boleh share dengan kita siapakah Michael Ang? Silakan. Sebenarnya saya orang biasa je. Saya basically from Melaka, daripada Melaka, tapi lahir bukan Melaka lah. Okay, I lahir di overseas, tapi umur 3 tahun I balik ke Melaka dan membesar di Melaka sehingga umur 10 tahun je. Kemudian I belajar di Australia, di Sydney. So I belajar di Sydney since I was 10. So daripada situ memang I belajar dalam bidang perfilman dan I kembali ke Malaysia. I bekerja di advertising agency dan I mula mengarah iklan-iklan TV. Selepas dah bosan dengan iklan TV, baru I menceburi dalam bidang cerita yang lebih panjang. Filem yang lebih panjang. Itu baru I masuk ke dalam industri drama dan filem. Itu je. Okey, satu benda menarik tentang Michael Ang, Banal. Kalau ingat, kalau kita sembang dan telefon, kita ingat dia orang Melayu, Banal. Very fluent dia punya bahasa Melayu. Ya. Boleh share Michael bagaimana? Sebab dia lama di Australia sebab dia belajar di New South Wales University dalam bidang perfilman. Saya cuba tengok track dia adalah 2008 baru dia mengarah drama. Jadi saya jangka bagus lah BM. Dia kena balik, dia tak ada, satu adalah tak ada pelat Cina dan dia tak ada colloquial English. Michael, ni 5 ada apa nak cakap? It's because in Australia kita kena ambil second language, and my second language I took masa di Australia, dia orang tak ada bahasa Melayu tapi dia ada bahasa Indonesia. So, I took Indonesian. Okay. Jadi vocabulary you, perpatahan you dah ada. Ya. Macam, kenapa you gila-gila macam? I memang orang macam ni. I memang happy go lucky. Tak ada banyak benda yang memasalahkan I. Tapi I macam tu lah. I memang happy go lucky. Unless ada benda yang I rasa nak bersuara, I akan bersuara. Kalau tak, I buat je.
Okey, depan 600 orang, saya akan tanya soalan yang pertama, Michael Ang. Apa Ya. pandangan you tentang politik hari ini? Sebagai artis, apa you nak menampak politik hari ini? Baik kami jurnalis, kita dah give up, kita dah marah. Dan besok kita jangka akan ada lagi bulan Julai yang huru-hara, orang akan mula membuat banyak benda-benda yang akan meletakkan rakyat dalam keadaan rusing. Pelabur akan mula tercengang-cengang melihat perangai ahli politik kita. Parlimen akan balik bersidang yang belum tentu lagi tingkahnya sama seperti beruk masuk kandang ataupun ahli politik masuk ke dewan, kita tak faham. Apa yang you rasa? Sebagai artis, apa yang you nampak? Saya nampak politik macam tu, saya cakap itu terang. Saya rasa 26 Julai kita akan lihat sarkas baru di Parlimen. Apa yang nampak? Sejujurnya I bukan seorang yang berpolitik ke apa. I basically bila I bersuara sebagai seorang rakyat dan juga sebagai seorang rakyat Malaysia lah. I bukan jenis yang berpolitik daripada I sokong ni ke I sokong. Sejujurnya I bagi tahu you all, I tak ada mana-mana satu pun I sokong. To me, siapa yang buat betul, I sokong. Siapa yang buat salah, I akan bercakap. Katakan kalau pemerintah sekarang buat benda yang betul, I akan sokong. Kalau dia buat benda yang salah, I tetap bersuara. Sama juga pada pembangkang-pembangkang. It's not that I'm not into one direction yang I ikut ni. You know, to me, sekarang keadaan dekat Malaysia ni nampak sangat huru-hara. Dengan pembangkang pun tak menolong, pemerintah pun tak menolong. Dengan cara memendung COVID ni pun macam merepek-repek. And then dengan, sekarang memang tak dinafikan. Politik kita amat kucak-kacir. Kita tak tahu pun sekarang sebenarnya siapa yang memerintah ni. You know, ini antara government dengan government agency pun bergaduh. Satu cakap ni, satu cakap ni. So it's like, lebih baik aku jaga diri aku je lah. You know, whatever you all can do. Tu sebab I selalu post things like, dah tak payah kita nak fikirkan pasal pemerintah-pemerintah because they come and go. Kalau nak salah pun salahkan kita. Kita yang letak dia orang kat situ. Oh mungkin tak, yang baru ni dia orang sendiri pilih untuk pergi situ. Okay, yang dulu yang kita pilih pun sangat yang kita pilih tu pun tak membantu dulu. Ya. Sekarang jadi pembangkang pun tak membantu. Kau pergi pedulikan pasal durian. Banyak lagi kes kat Malaysia kau bergaduh pasal durian. Tak ada kerja lain ke apa? So to me it's like, apa yang bagus, I akan give my full commitment and my sokongan. Tapi kalau I feel you tak bagus, I akan cakap je. I tak akan setuju. So, tapi sebagai artis sebagai artis basically lah, to me lah, I tak tahu pada orang lain. Memang banyak orang lebih boleh bersuara lebih lantang dengan lebih give right to the face. Macam kita bercakap pun, I post pun kadang-kadang berlipat-lipat juga. Because kita sebagai artis ni, kehidupan kita ni sebagai artis dalam Malaysia ni, siapa yang akan ban orang biasa? Yang kita ni, kalau kita bersuara lebih sikit kan, kena ban. Kan nanti kan tukar government, kita pun kena ban. Kalau kita cakap sini lebih, kalau ni memerintah, kena ban. Kalau kita cakap sana lebih, kalau sana pula yang memerintah, kau pun kena ban. So, it's like we have to be extra careful. So, bagi I, kalau artis-artis yang bersuara yang betul-betul direct macam Brown Palare semua tu, sepatutnya I basically respect lah because orang berani direct. You know, even I pun I rasa I berlapit-lapit. You know, posting-posting I masih lagi berlapit. Yang ada yang artis-artis yang betul-betul, you know, really go for it. Tapi tak tahulah. Tapi kalau mereka ada puak mereka, I tak tahu. Tapi to me, kalau I bersuara, pembangkang pun I hentam, kerajaan pun I hentam. Baik, bercakap pasal ban ni. Dalam sejarah Michael menceburi bidang bidang seni ini, especially on pengarahan drama ini. Pernahkah Michael melalui era di mana kena ban ke, kena warning ke, kena action ke? Boleh share sikit? Okay, sejujurnya diri I sendiri I tak pernah kena lagi. Tapi kita tahulah siapa yang pernah kena ke apa. Sebab kita pernah diberitahu, oh you tak boleh pakai ni. Sebab dia ada keluarlah pergi ceramah ke apa, bagi ceramah bagi pihak pembangkang ke apa. Ada. It's a situasi yang memang terjadi. Tapi it's a unsaid rule, it's a unsaid ban. Dia tak pergi letak satu kertas, oh artis ni semua kena ban. Tak ada. Tapi sebagai producer, kita ada macam kita kata nak pakai ni. Oh tak boleh lah, dia ni tak boleh pakai lah. Dia keluar TV. You know what I mean kan? Ya, faham.
So Dia it's bukan an benda unsafe asing. ban. Ya, saya pernah benda kerja yang TV lama, Michael. Saya tahu bahawa penceramah agama pun disenaraikan untuk yang boleh on air, tak boleh on air. Iya. Masa saya kerja televisyen, ya, penceramah agama juga ada yang list, ya, ada yang blacklist, ada yang whitelist. Bukanlah benda yang aneh di Malaysia bahawa budaya menutup dan mengarah, menyenyak atau membunuh suara orang untuk kebebasan bersuara. Memang ketara. Ya. Dan you pun faham saya kata you cuba berhati-hati. Michael, saya tanya dengan you. Kata satu ni beri belum habis. Untuk mengarahkan sebuah filem yang ada nuansa politik. Dengan mengambil kira sekiranya you diberi peluang. Katalah sekiranya you diberi peluang untuk mengarahkan sebuah filem yang ada nuansa politik. Michael buat filem ni, you rasa apa yang akan ada dalam filem politik? Okay. Sejujurnya kalau you tanya I, ada orang nak suruh I buat filem politik, I kata tak payahlah, buang duit je. Oh ya? Okay. Sebab I have my own prinsip. Kalau I buat satu karya filem ke apa, tujuan I buat bukan untuk ada tujuan untuk berpolitik ke, atau I ada nak menggembirakan hati-hati pengkritik ke, tak. I buat filem sebab I nak orang tengok. I tak nak buat sesuatu yang tak ada orang nak tengok. I tanya you all lah, berapa banyak kerajaan dah habiskan duit, keluarkan duit, bagi ni, buat cerita patriotik ni, buat cerita patriotik ni. You bagi tahu I lah, mana satu cerita patriotik yang box office. Semua masuk panggung tu setengah penuh pun dah susah. Sebab semua masuk sebagai kita dah belanja 5 juta untuk filem ni. Masuklah dalam arcade, kadang-kadang keluarlah ke TV. The truth is our public are not into this type of movie. So kalau kau nak kata mengajar the public through a movie or through a medium, it has to be in another way. Kita punya audience atau kita punya public memang telah diajar dari dulu hiburan. You know, something that through movie you nak mengajar, you nak pupukkan semangat ni susah. Cuma kadang-kadang dalam I tak tahu selama I dalam industri ni lebih kurang 10 tahun, I rasa cuma satu movie je yang dapat buat tu dan disambut ramai oleh rakyat Malaysia. Itu pun sebuah filem Cina kalau tak salah I. Tentang keluarga, tapi itu more about family. Itulah sesuatu filem yang meletup. I lupa title dia, tapi filem itulah yang ada balloon besar tu. So, itu satu. Kalau compare to other movie yang inisiatif daripada kerajaan atau Finas, dan filem daripada tentang pahlawan, tentang kita punya ahli politik ke, atau kita punya kemerdekaan, mana ada orang nak tengok? Maksud saya, Michael, maksud saya, you are the voice yang tu sebab I akan buat. You tak akan buat. Walaupun tentang kisah tentang rakyat, tentang kalau rakyat hidup, kalau tentang rakyat, I akan buat tentang the struggle of a family. Sebab memang selama ni I nak buat satu filem, I nak remake balik. Ialah sebuah filem, kalau you all tahu tentang novel ni oleh Samad Said, iaitu Ranjau Sepanjang Jalan, tentang pengorbanan seorang Shanun Ahmad. So that is one movie that I want to make. If anything got to do with to talk about political or to talk about inspirational ke apa, satu movie yang nak buat ialah Ranjau Sepanjang Jalan. Good. Okay. Tapi tentang politik, I tak rasa boleh buat lah pasal Malaysia it's too close. Banyak benda you tak boleh cakap. Kalau you nak buat politik, you tak mengampu je kerajaan tu, buat apa you buat? You are not telling the truth. Ya. Okay, Michael, dalam pada you buat kisah-kisah drama, kisah-kisah cinta, kisah-kisah tentang remaja dan sebagainya, of course dalam diri kita manusia dah tentu ada benda yang you ingin sampaikan instead of cerita-cerita cinta semua ni. So dalam hal ni mungkin ada benda, ada tak perkara yang mungkin dia bukan berbentuk komersial, tetapi Michael cuba juga suntik dalam arah-arahan you, so that you mengimbangkan antara permintaan pasaran dan juga apa yang tersirat dalam hati you sebagai pengarah. Ada tak you buat begitu? Ataupun you betul-betul 100% bergantung pada permintaan market saja? Tak, I ada buat. I ada masukkan unsur-unsur benda
yang I nak sampaikan. Kalau you lihat hasil kerja I sebelum basically sebelum I memeluk agama Islam, I lebih banyak cerita I memang romantic comedy, tak kisah halal haram ke, ada pegang tangan peluk semua I hentam, I buat je. Okay, tapi semenjak I memeluk agama Islam, I mula menginjekkan isu tentang keagamaan dalam cerita I. Walaupun dia cerita cinta, tapi I masukkan tentang keagamaan. Dan juga lagi satu, I suka masukkan dalam cerita I, kalau you tengok akhir ini, setiap cerita I is all not about kisah percintaan orang Melayu. I masukkan bangsa lain seperti China. I cuma belum jumpa lagi pelakon India yang boleh berlakon. Kalau boleh, I akan masukkan juga. Sebab itulah I rasa akhir ini I yang mula masukkan pelakon-pelakon China ke dalam drama sebagai hero, sebagai heroine dalam drama I. Sebab I have only one thing. I'm the 90s kid, tahun 90-an. You know, I'm membesar dalam tahun hujung 80-an hingga 90-an. All I know, I nak kembalikan keadaan tahun itu. Kalau siapa yang pernah hidup dalam 80-an, 90-an di Melaka atau di KL, is totally different dan sekarang. You know, even pemandangan dekat kedai mamak tu pun different daripada keadaan pemandangan sekarang. Kalau tahun 80-90-an, kalau katakanlah walaupun you buat benda jahat lah, you pergi disco, you balik malam disco, lepas tu you pergi kedai mamak. Kat kedai mamak tu, you tetap akan tengok dalam satu meja, guarantee you ada Cina, ada Melayu, ada India. Satu meja. Tapi kalau sekarang you keluar, you akan tengok Cina, Melayu. You know what I mean? It's like the difference. So what I really want to inject dalam drama I ke, I masukkan kaum-kaum lain dalam, I masukkan language Cina dalam drama Melayu. I just want to paint a picture of something yang I pernah live through, which I think rugi sangat yang orang zaman sekarang did not get to live through. Maka I nak tanya you, apa memori indah yang you rasa you going pada dekad 80-an 90-an yang you rasa the Malaysian is there? Macam I cakap lah, dia tak macam the Malaysian dulu is like people they just think that you are just another human being. Macam if you are my neighbor, I ingat lagi my neighbor Kak Fatima, you know. It's totally different. It's like the neighbor that we have last time. Macam kalau raya kan, malam raya, kita dah tahu waiting je, lemang akan dapat, rendang akan dapat daripada neighbor. You know, that kind of thing. And then macam like kita ada interaction, macam dia boleh bawa I, kata, dia akan panggil I, Maika, I nak pergi beli minum petang, nak ikut tak? I boleh ikut dalam kereta dia. My family is not gonna say, jangan masuk sebab dia orang Melayu, kau orang Cina. Tak ada macam tu. Dia boleh bawa I dalam kereta, pergi beli kuih tu semua, dan balik makan. You know what I mean? It's totally different. Tapi kalau sekarang, it's more of like Melayu-Melayu, Cina-Cina. Dia orang tak bergaduh, tapi it's more that they keep to themselves. They are no more like a Malaysian in the sense that kita semua sama, yang bezakan kita ialah agama dan bangsa. Apa yang menyebabkan perkara tu berlaku, Michael? Ya? Apa yang you rasa menyebabkan dalam tempoh 20 tahun terakhir ni orang hidup dalam naratif kaum masing-masing? Apa faktor dia? Sistem pendidikan ke apa ke? I tahu you membesar di Australia. You membesar di Australia dan you lihat di Australia lagilah dahsyat. Separuh bangsa dalam dunia ni berada di Australia. What happened yang you rasa when I was in Australia, I selalu balik. I memang selalu balik every summer holidays. And summer holiday I so happen fall on cuti penggal terakhir Malaysia. So I dapat kumpul dengan kawan I semua. Every year I akan berkumpul dengan diorang. It's just that kalau kat Australia tahun 80-90-an, racism diorang lagi teruk daripada Malaysia. Racism diorang, walaupun aku Cina, kalau diorang stop I tanya, bila tanya where you from, you say you are from Malaysia. No, you are Vietnam. Diorang benci orang Vietnam dulu. Sebab of the boat people story, okay? So, kembali kepada kat sini, kalau I nak salahkan orang, I think I rasa the landscape of our politics. That is the biggest problem. Cara orang-orang kita berpolitik daripada tahun 2000 ke atas, cara mereka berpolitik terlalu memainkan isu-isu bangsa. Kaum, sorry, not bangsa, kaum. Menggunakan isu kaum.
tanah Melayu ni tanah orang Melayu. Kita orang Melayu, kita patut bertuah. Yang Cina ni kata, kita kenapa? Kita yang juga yang tolong bagi kekayaan. Kenapa diorang kena dapat lebih? You know what I mean? Diorang melaga-lagakan. Tapi kalau you kata di you bergaul banyak di Yeah. you rasa you bergaul banyak kan pasal pergaulan ni sangat luas dengan dunia seni, dengan masyarakat. Tapi you rasa perception orang politik dengan realiti di bawah sama atau tidak? Maksudnya apakah benar wujud perkauman di kalangan kita semua ataupun kita ni hanyalah mangsa akibat politik dalam naratif perkauman tu? You rasa basically sebagai human being kita Malaysia ni ada tak simptom pengalaman atau apa perkauman atau kita hanya sebenarnya I rasa ahli politik kita kebanyakan menggunakan perkauman to their advantage. You know, they are using us as their collateral. Dia menggunakan mereka sebagai advantage mereka. Mereka lebih teruk pada lalang. Sekejap mereka akan macam ni, sekejap akan mereka, as long it brings them the numbers. You know, bila nak numbers, oh kita satu Malaysia. Bila dah nampak numbers, oh tak, kita kena perjuangkan ni. Yang lain tu pergi mampus. Tunggulah lagi 4 tahun. Barulah keluar balik satu Malaysia. When is the last time you all dengar pasal One Malaysia? I think the last one was Najib, I think. Tapi lepas tu benda tu tak berjaya, dia kalah. Mana perginya One Malaysia? Baik, Michael. Saya nak saya nak tarik balik sikit dalam dunia artis. Tadi kita bercakap tentang ini, saya nak tanya sikit pengalaman Michael. Okey, Michael, kenapa Michael memilih untuk banyak berkarya untuk drama-drama Melayu? Adakah sebab market drama Cina ataupun bangsa kaum lain di Malaysia ni tak ada atau macam mana? Kenapa memilih media Melayu? Okay, in the first place, walaupun I Cina, tapi I tahu berbahasa dalam satu dialek je, iaitu Cantonese. Yang di mana memang dialek yang banyak digunakan di Malaysia ni. Tapi masalahnya, I tak reti baca tulisan Cina. I boleh bertutur, tapi I tak boleh baca. So that plays a problem. Kalau I nak buat cerita English pula, memang market tu memang totally sikit je lah market untuk cerita English. And then market untuk cerita pun tak semeriah market cerita Melayu. So being a business minded, lebih aku rasa business Melayu je since I can speak fluent Malay. You know? So what I do it because membuatkan cerita is almost the same thing. It's just the matter of cara lah nak dipresentkan. You know, the only reason I choose sebelum ni kalau buat commercial, memang kita di sekeliling semua orang yang buat commercial kebanyakan orang berbangsa Cina yang membuat commercial, yang buat TV commercial. Untuk buat TV drama kebanyakan orang-orang berbangsa Melayu. So in a way bila I nak memilih tu satu tu, I pernah cuba nak buat cerita Cina tapi it's very susah because I tak faham, I tak boleh baca skrip tu. I kena ada satu orang bacakan I skrip tu and bila dia orang berdialog, I tak tahu dialog dia betul ke, tak betul ke, ikut skrip ke, tak ikut skrip pun I tak tahu. Okay. You know what I mean? There's some difficulty in it because I can't read Chinese. That is my biggest problem. Tapi hasrat untuk buat cerita Cina ada. Okay, Michael. Kita bercakap nak sentuh pasal kontroversi, Michael. Okay. Ramai artis ataupun pelakon yang gembira bila berlakon bawah you. Tetapi ada juga yang tidak gembira berlakon bawah you. Dan you pula sangat outspoken. Kalau you tak puas hati dengan pelakon you apa semua, you akan bercakap ataupun menulis mengenainya. Okey, sekarang sebelum kita pergi bab netizen, kita nak tanya dalam dunia ruang lingkup artis ni. Adakah ini akan membuat ini salah satu cara, ada orang kata ni bergaduh-bergaduh antara pelakon pengarah ni lebih pada naik rating saja. Bukan apa pun, di belakang dia comolot kan. Adakah itu realitinya atau bagaimana, Michael? Memang tak dinafikan. Ada kontroversi yang wujud tu sebenarnya semata-mata untuk menaikkan rating. Orang lebih tahu tentang drama tu. Tapi kalau tanya tentang I bergaduh dengan orang, kalau I bergaduh dengan orang, public akan tahu sebab I memang jarang bergaduh. Kalau I bergaduh, orang akan tahu sebab I akan cakap je. Kalau you tak sentuh nama I
I takkan kacau you. Tapi bila minute you say my name, I'll just put on record, I'll just mention what's going on. And I'm very tulus. To me, I'm like open book. I tak pernah bersembunyi. Kalau you nak cipta cerita, tu sebab I kata, setiap kali kalau I dah bergaduh, artis so far sekali je I gaduh dengan artis. Over korang. Dengan siapa? Saya tak tahu lah tu. Adalah Fikri Ibrahim. Oh, okay. Okay? Ya, so kalau I tak sebut, kalau I senyap je benda tu, I senyap je, maknanya to me it's nothing. Because to me, I rasa tak perlu bergaduh. Kalau I tak suka you, I janganlah guna you. You tak suka, janganlah kerja dengan I. Simple as that. Banyak production lain kat luar, banyak pelakon lain kat luar. You are not the only pelakon and I'm not the only producer and director. Okay. Kan? So buat apa I nak pergi cuci my dirty laundry dekat public, I senyap je. Melainkan you buka mulut, I buka lah mulut. Takkan I tak nak pertahankan diri. Betul tak? Kalau you all pun sama. Masalah masalah utama pelakon kita apa? Apa dia? Masalah sebagai pengarah, yang sebagai pengarah, you nampak attitude pelakon kita yang selalu menjerit pada kontroversi, pada apa punca dia? Sejujurnya kebanyakan pelakon yang I guna tu sebab orang selalu kata, Michael, kenapa you asyik guna pelakon yang sama je? Sebab I memang jenis, kalau I rasa you bagus and cara you kerja, attitude you super bagus and I love and we can work together, I tak kisah I boleh pakai you sama. Nama you pun pelakon, mana you berlakon semua watak. You know what I mean? So tu sebab I kata, kalau nak kata I bergaduh dengan pelakon, I rasa tak ada kot, seorang je kot. Kalau I tak nak guna, kalau I rasa orang tu ada problem, katakan kalau I shoot dengan orang tu, I dah tahu orang tu ada problem, I pun tak akan bersuara, I senyap je. I akan I akan bertahan sampai habis. Lepas tu memang masuk black book lah, aku tak akan pakai lagi lah. Okay. Susah ke nak berlakon di bawah Michael Ang? Susah ke nak berlakon bawah Michael Ang? Garang ke dia orang dia? Macam mana you describe yourself? Ataupun pelakon-pelakon pernah cakap pasal you, Michael, sepanjang you jadi pengarah? I tak rasa I pengarah yang garang. Kalau I garang sangat ke apa, tak adalah pelakon tu asyik ulang berlakon dengan I offer ambil je, I offer ambil je. You know what I mean? I tak rasa I menyusahkan pelakon sebab I'm quite easy. Tapi kalau I nak maki pun kat set sebenarnya, sama ada you pandai ke you bodoh. Sebab I tak pernah maki pelakon directly. I akan maki kru I. Tapi indirectly aku tengah maki you. So kalau you nak tanya pelakon, Michael pernah marah ke? I tak rasa ada pelakon yang berani kata I pernah marah sebab I memang tak pernah marah pelakon. Kru lah I yang maki mangsa indirectly. Tapi kru tu sebab kru tu dah lama bekerja dengan I, dia orang tahu. Dia orang tahu sebenarnya. Nanti dia akan bahas pelakon tu lah. Dia akan bahas pelakon. Kau ingat Michael maki aku ke? Dia maki kau tu. Oh, you pakai postman lah senang Michael, ada satu dalam drama-drama you saya anggap drama-drama you lebih psikografi untuk wanita. Bila saya tengok Suri Hati, seorang pilot, saya rasa you cuba memenuhi. Beginilah Michael, saya rasa kan you ada satu trik di mana you tahu wanita Melayu tak pernah memenangi keindahan hidup dalam percintaan apa semua. Dan mereka menang dalam filem Michael Ang. Saya anggap macam tu. This is the way I look. Dan wanita pukul 7 akan tunggu di televisyen kerana mereka akan memenuhi fantasi mereka dengan filem Michael Ang. Dan mana dalam dunia realiti, lelaki-lelaki yang dijelmakan oleh Michael Ang memang tak ada dalam realiti. Betul ke gitu Michael Ang? Tak. Sebenarnya permintaan drama ni bukan kita yang nak buat. Permintaan ni atas permintaan peminat juga. Memang banyak karyawan nak cuba buat drama lain, drama yang lebih edgy, yang macam ikut up to trend macam Netflix. You know, drama kita nak buat, tapi masalahnya stesen pun dah bosan buat drama cinta. Stesen pun tak nak asyik-asyik dikecam. Balik-balik buat drama macam ni. Tapi masalahnya bila stesen cuba bagi peluang ke orang lain untuk buat drama yang bergenre lain, tak ada sambutan. Orang tak nak tengok. Tetap kena pergi buat drama cinta kahwin paksa. Tetap nak buat ada mak mertua yang jahat macam nak mampus. Tetap nak buat ada makcik jiran yang nak maki-maki orang. Itu juga orang nak tengok. So
memang banyak orang kat netizen kata, drama kau sampah lah, balik-balik drama kau yang paksa. Kadang-kadang I macam nak maki je. Kalau mak nenek kau orang semua nak tengok drama macam tu, yang kalau aku buat drama tu, pun korang pergi tengok kat Telegram, korang download illegal. Betul tak? Betul. So, you tak boleh salahkan TV station, you tak boleh salahkan producer, you tak boleh salahkan pelakon. Dan salahkan diri kau sendiri. Betul, because selalunya stesen akan tengok pada rating. Dan saya pun faham bahawa angka 4 juta ke 5 juta rating televisyen disumbangkan oleh penonton-penonton wanita yang very typical, yang mau melihat drama-drama yang memenangkan wanita, drama-drama. Saya faham, itu sebab saya kerja di televisyen 20 tahun lebih, Michael. So, saya tahu kata di strategi and numbers, because bila angka tinggi barulah advertising akan bayar. Dan daripada wang advertising yang diperoleh oleh stesen bayar kepada penerbit filem. Yang penonton menonton secara percuma kerana teori itu. Ramai menonton, iklan akan masuk, iklan bayar kepada TV bayar kepada syarikat produksi. Begitulah rotation ekonomi. Tapi kalau buat satu filem mencerdikkan orang ramai, hanya 5 orang cerdik yang tengok, iklan tak akan masuk. Dan bagaimana stesen akan buat duit kerana stesen bergantung kepada numbers. Apa pun saya akan tanya you, Michael Ang, kalau you secara peribadi you rasa apakah drama yang paling penting kalau kita rasa tidaklah nak begitu educate, tapi waktu yang sama tidaklah cinta yang terlampau flamboyan. You rasa drama yang macam mana in the middle yang you rasa cukup untuk cater sedikit keperluan kecerdikan dan memenuhi juga kemahuan hiburan? I guess dalam satu drama dia ada 3 prong. Kita panggil 3 acts. Okay, kita boleh bagi mereka satu act is what they want. Kahwin paksa lah, apalah yang diorang nak. Second act, we can inject elemen-elemen lain seperti daripada segi keagamaan, segi tentang family, segi daripada menjadi seorang manusia lebih berguna kat dunia ni. You know, we can still inject that a bit. Tapi, kalau kita bagi terlalu banyak that part, makcik-makcik bawah ni tak nak tengok. You know, mereka tetap nak pergi balik ke fantasi hidup mereka yang kita reka, di mana keluarga kaya sanggup bercinta dengan miskin, sanggup tinggalkan keluarga, kahwin, lepas keluarga kaya menyesal, kaki kudung, datang ambil balik. You know, that kind of thing. Tapi kalau mengikutkan cita rasa mereka, the pengajaran yang akan dapat paling-paling banyak benda yang sama. Buat jahat kau akan menyesal. Buat baik, at the end kau akan menang. Itu je. You know, but now I think we have the responsibility untuk masukkan, kita boleh educate sikit demi sikit dengan secara sinis. Itu kita masukkan dari segi dialog, dari situasi atau one character yang kita masukkan. So, itu yang I cuba buat daripada akhir-akhir ini, daripada setelah telafaz yang akad, perempuan tanpa dosa, Sweet Dreams. I cuba masukkan dan kita juga sekarang station juga mula rasa maybe kita kena move away from the makcik bawang. Maybe kita, kalau satu hari kita boleh stop buat cerita-cerita makcik bawang ni, maybe dia boleh accept cerita-cerita lain. So, itu yang I cuba buat untuk drama terbaru I, yang di mana I dah take away from the makcik-makcik bawang, daripada makcik jahat lah, ada perempuan ketiga lah, dah kahwin, nak juga laki orang lah. I stay away from that story. So, kita cuba. So, ni Haji, Michael, kita ambil satu soalan daripada pembaca kita ni. Boleh. Dia kata Michael, dia nak tahu siapa agaknya idola you dalam bidang ini, dan selalu apabila you direct, you selalu macam menggunakan, macam menjadikan dia sebagai inspirasi, ataupun kalau boleh nak buat macam mana dia buat lah. Itu istilahnya, siapa yang idol you dalam industri filem ini? Sejujurnya tak ada. Oh, dari Hollywood, daripada klasik movie, daripada klasik era pun tak ada? Tak ada. Sejujurnya macam I kata, kalau I buat satu drama, I nak orang tengok. So, kalau you nak kata idola, I tends to do scene ke atau benda yang nak interject, I tanya, diorang nak tengok ke ni? Benda ni akan menarikkan diorang ke? Kalau dia menarik, baru I buat. So, basically, audience play a big part in what I do. Okay. Dia betul-betul market driven. Market driven? Dia sangat market driven. Betul-betul seorang pengusaha. Tapi saya fikir kata Michael, tadi saya nak sambung you kata perubahan yang you nak buat tu kan.
You rasa orang Malaysia bersedia untuk berubah? Saya cerita pada you kata sebenarnya sama saja kita pergi ke Korea pun, K-drama, K-pop drama juga mempunyai elemen yang sama macam drama Malaysia. Sentiasa tokoh kaya, ada orang jahat berebut harta. Sedangkan di Korea kekayaan tidaklah semuanya seperti Gangnam. Kalau kita tengok siri-siri di Amerika juga kita akan lihat benda yang sama. Amerika juga menyembunyikan masalah realiti dengan memberikan filem-filem sama ada yang saya fikir kata superhero segala macam untuk menggambarkan kononnya Amerika hebat dan megah ketika Amerika cuba menggambarkan pada rakyat dia kita masih kuat walaupun hakikatnya Amerika tidak lagi melalui zaman hebat seperti awal 2000-an. Tapi saya akan tanya you, katalah Michael, kalau you diberi dengan tanggungjawab, ini mungkin tidak boleh berlaku kerana stesen tak ambil. Tapi drama yang macam mana you nak buat? Saya masih nak dengar kata apa yang ada dalam hati Michael Ang yang sebenar. Sebab saya rasa you seorang yang penyayang. Saya rasa you ada tanggungjawab sosial yang banyak. You punya ganas dan garang mulut leza hanyalah overcome the other side of soft spot Michael Ang. Tapi saya rasa dari segi kemanusiaan, apa drama you nak buat yang kalau you diberi kebebasan dan benda ni boleh menjadi realiti? Okay, satu benda yang I pernah dapat buat sebab stesen bagi I buat setelah sekian lama drama kat TV Malaysia punya landscape banyak drama tentang KL, orang kaya, orang tu. Akhirnya stesen bagi I buat 3 tahun lepas mereka bagi I peluang, you nak buat ni kan, you buat, tengok boleh jalan ke tak jalan. Mereka bagi I peluang untuk buat setelah fasi akad. Walaupun cerita je tentang cerita cinta, tapi setup dia fully di kampung, di kawasan yang luar daripada KL. Kisahnya tentang kehidupan exactly orang kampung. You know, tapi kampung yang I buat tu, I tak nak ada kampung, ada makcik jahat tu semua. Which they allowed me to do it, which I managed to get it out. And Alhamdulillah drama tu is one of the highest rated and then menang anugerah drama meletup ke apalah. Okay, so to me tu satu benda. Tapi kalau sebenarnya, kalau betul-betul you nak bagi I buat, yang betul-betul I nak buat untuk mengajar orang ialah tentang anak muda-mudi sekarang. What is their problem? That is a drama that I want to do. About them being racism, about them being irresponsible, about them being terlalu senang hidup mereka sebab semua telah dibagi pada mereka. Itu I feel the masalah anak-anak muda sekarang, di mana mereka telah dibesarkan dengan penuh racism. Mereka telah dibesar dengan penuh dengan bukan kemewahan, tapi benda yang kalau you takkan susah, ada je orang akan membantu. And they expect that. When kalau you lihat macam bila ada COVID ni kan, bila kita dalam pandemik COVID ni, banyak anak-anak muda kita ni, kalau you baca-baca komen, you pun sakit hati. It's like, mereka rasa, oh, you hutang I, you kena bagi I. Bila government bagi 100 untuk belia, apa dia orang kata dulu? 100? Mana cukup? Nak beli. So tengok gambar hanging ni, cuba tengok je. I want to do about tentang budak-budak, anak-anak muda kita sekarang. Macam mana cara pemikiran mereka? To me, they are damn bloody lazy. Kalau, you know, dalam industri ada sampai ada serik nak ambil budak-budak ni kerja. You know, budak-budak Gen Z, Gen apa. Michael, selanjut you sebut pasal ekonomi dan COVID kan. Saya tahu kata ramai orang akan menganggap bahawa setiap kali artis bersuara tentang kebajikan, orang akan pertikaikan kau hidup mewah, hidup apa macam-macam lah. Orang akan menganggap artis ni seolah-olah tak kena tekanan COVID-19. Sedangkan 16 bulan dah penggambaran tak boleh dibuat. TV pun masih tayang drama-drama ulangan. Sebenarnya berapa dahsyat dah kesan COVID kepada rakan-rakan artis you, especially. Okay, I cakap dengan sejujurnya lah. Pada artis-artis yang ada nama memang tak terkesan. Okay, artis yang ada nama memang tak terkesan. Sebab even I, just a director, I tetap boleh dapat pendapatan tiap-tiap hari. It's just because I buat, kalau I nak buat IG review tu, memang ada orang akan nak kita buat benda tu. Daripada corporation besar, brand yang besar kepada brand-brand yang kecil. Memang ada. Tapi yang paling terkesan ialah kebanyakan pekerja-pekerja di belakang tabir. Sebab kebanyakan mereka adalah freelancer.
Mereka bukan under one company. Kita tak bukan macam kat US ke mana kru kita ada punya kru from this company. Dia orang full time. Kerja tak kerja pun ada gaji bulan-bulan. Tapi kat Malaysia kebanyakan di belakang takbir ialah freelancer. Tak kerja, tak ada gaji. Mereka dibayar hari-hari. Yang mereka ni memang terkesan teruk. Tapi artis, ada artis yang ada nama, I tahu tak terkesan. Tapi artis yang maybe yang bukan big names, artis yang selalu jadi pembantu atau jadi macam mak bapak semua tu, mereka semua terkesan. Sebab bayaran mereka bukan seperti apa yang orang kat luar tu sangka, yang kau berlakon drama kau dah beli rumah satu banglo. Lambat pergi kat Malaysia. Ingat Korea atau Indonesia, memang tak. Bayaran Malaysia jauh lebih rendah daripada compare dengan negara jiran kita. Compare Indonesia dah cukup dah. So ada pelakon yang amat terkesan, tapi alhamdulillah ada banyak persatuan bagi pertolongan ni semualah. Tapi untuk certain artis, yes, I got to say mereka tak terkesan langsung. Baik, bercakap pasal artis ni. Paling, okay, terus cari dulu. Tak, cuma benar saya nak tahu sikit. Sebab sekarang trend sekarang ni, stesen TV, dia menetapkan hero atau heroin ataupun pelakon-pelakon utama ni mereka yang tinggi like, tinggi followers kat IG dan apa semua. Adakah ini memberi tekanan kepada pengarah seperti Michael? Kerana of course Michael pun nak explore juga new talent, dan ada kalanya Michael mungkin ada persepsi alah dia ni lagi alah. Tapi at the same, you terikat, tangan you terikat kerana semua stesen TV nak pelakon ni, nak dia ni. Macam mana? Okay, sebenarnya benda ni semua mengarut lah. Okay, sejujurnya saya cakap benda ni mengarut. Ada yang cakap tu semua sebab artis yang mereka nak sangat, yang mereka sayang sangat tu tak dapat, stesen tak approve, yang ada orang keluarkan cerita ni. Okay. You faham tak? Sebab orang stesen, dia orang ada wishlist dia orang. Dia nak ni. Kadang-kadang kita kata, tak nak lah, I nak pelakon ni, I rasa pelakon ni sesuai. Mereka akan dengar. Mereka takkan kata, no, I nak pelakon ni sebab dia tak pernah berlakon pun, tak kisah dia banyak likes. Tak pernah lagi I dengar orang, okay, I buat banyak dengan Astro, tak pernah lagi dengar daripada Astro, mereka cuma kata, Michael, dia ni banyak likes lah, apa kata kau cuba screen test, dia boleh ke tak boleh? Itu saja. Tapi again, kembali kepada rating juga. Seperti Abang Zainal pernah kerja dengan TV kan. Kalau satu Insta famous tu ada 4 juta penonton, I ambil 10% je lah daripada penonton dia yang akan terus tengok TV tu, you dah ada 400,000 ready-made audience. Takkan you tak nak? Then plus hero pula, you ada another 400,000 ready-made. Plus pula pelakon pembantu, then you can count on the casting, you get 2 million ready audience. Kalau cerita you busuk pun, you tetap ada 1 juta orang tengok. Betul tak? Kalau you ambil Namron, you ada masalah sebab follower dia tak ramai. Macam tu. Then you kena penat. No. Namron, that's why I say, station tak pernah kata jangan ambil dia ni sebab followers dia tak banyak, tak. Namron, I will always take sebab lakonan dia memang mantap. Tapi bila orang kata, jangan ambil dia sebagai hero sebab dia tu, tak boleh juga. Tapi korang pun kena tahu juga kedudukan korang. Kalau station dah bagi 2-3 kali kau jadi hero and drama kau asyik flop je, kau ingat station nak berani lagi ke? Betul tak? Betul. And that case of flop is bukan sebab kau tak banyak followers ke apa, tapi kadang-kadang nak jadi hero ni kena ada aura untuk orang nak tengok. Apa aura hero dan heroin dalam perception you kan? It is susah nak cakap. Tengok. Okay, ambil example Zul Arifin. I kenal Zul Arifin daripada dia pelakon yang orang jarang nak ambil, sampai station pun tak nak ambil. Saya cakap kata cerita dia semua selalu flop, sampai I kata tak apa, I trust, boleh, trust me. You know what I mean? Yeah. Dia try banyak drama, tak berjalan, tapi dia cuma perlukan satu drama, Rindu Awak 100% ke 200% tu, satu drama je, nama dia terus naik. So you will never know. Fatah Amin dah cuba bertahun-tahun. Akhirnya I ambil dia untuk Suri Hati Mr. Pilot, tiba-tiba meletup sampai hari ni. Ya.
You know macam Ben Amir, 8 tahun dah berlakon dah. Tak ada orang tak kenal dia pun siapa. Tapi selepas Aku tak berlakon kenal. Sweet Dreams, lepas berlakon Sweet Dreams rambut panjang tu, terus meletup. So you will never know when your time comes. You know, and you kata orang tu pun, I pun tak tahu cakap. Banyak je pelakon-pelakon elok keluar daripada hero remaja. Sampai sekarang pun tak meletup. Masih lagi buat TikTok bodoh-bodoh tu. Baik. Kita nak ada ambil satu soalan penonton ni. Michael. Ya. Yeah. Kita ambil satu soalan penonton daripada nama dia Awang Koleh. Awang Koleh nak tanya, siapa yang menentukan harga atau pembayaran untuk job seseorang artis atau pekerja belakang tabir ini, penerbit ataupun syarikat TV? Dia nak tahu ni siapa yang tentukan harga ataupun nilai seseorang artis ataupun pekerja ni, pengarah ke apa? Penerbit. Oh, Station akan bagi you, okay, dia macam you jual barang. Macam kalau I jual cecair ni, kalau I jual dekat station, katakan cecair ni ialah TV, I jual kat station kata okay, I sanggup beli 100,000. Of course bila I dah okay, I boleh jual ni 100,000, sebelum I nak buat ni, I kena tahu berapa profit I. Katakanlah I nak profit 20,000. So I cuma ada 80,000 untuk hasilkan benda ni. So daripada 80,000 tu lah kita agihkan. Katakan kalau I nak untung yang lebih, I janganlah pakai pelakon-pelakon yang A grade tu. Sebab pelakon-pelakon A grade ada certain price range yang memang dah ditetapkan. In fact for kru-kru pun sebenarnya dah ada fix macam ada harga ceiling. You know, I sanggup bayar. So tapi memang ada juga penerbit-penerbit yang nak untung lebih, yang akan squeeze secukup-cukupnya, yang mana memang I tak nafikan. Ada cerita, oh kita pakai pelakon ni, harga dia mahal. Kalau you nak kerja, gaji you kena potong I tak boleh bayar harga yang sepatutnya you dapat. Itu semua terpulang balik kepada producer. Ada producer nak untung lebih, buatlah macam tu. Ada producer yang lebih mementingkan tentang kualiti, akan untung kurang pun sanggup buat macam tu. You know, kalau tak ada lah producer yang sanggup beli ikan kembung belah dua, seorang dapat makan sebelah keping je untuk lunch. Ada. Oh, lama aku dengar cerita tu. Lama tu cerita ikan kembung potong dua. Abanal, saya ingat ada satu soalan daripada kru lah, dia kata disebabkan terlalu nak bayar lebih pada artis lah, kru ni dapat ciput je. Betul ke Michael? Kadang-kadang boleh disebabkan tu. Kadang-kadang jangan percaya sangat producer. Ada juga producer yang bohong. Kalau producer tu cakap macam tu, it's all better because yang bayar balik ialah producer, yang buat untung tu producer. So terpulang pada producer tu, sama ada producer tu sanggup ke memerah keringat orang sampai macam tu atau tak sanggup. Itu je. Macam-macam cerita boleh keluar. You know, macam-macam cerita boleh keluar. Ada pula cerita dengar, stesen bayar ciput, ni bayar ciput. Macam-macam cerita boleh keluar. Bukan sebab artis je. Kadang-kadang yes, memang ada artis yang besar. Tapi kalau producer tu, cakaplah producer tu, kalau kau tak sanggup bayar artis tu and kau nak pergi potong gaji orang lain, kau tak nak potong keuntungan kau, lebih baik kau tak payah dalam industri ni. Matilah diorang, nak survive macam mana. Okay. You know, kalau you nak sanggup, you nak produk you then kau sangguplah keluar duit. Bang, saya ingat kita Terus Rin. Saya ingat nak tarik sikit Michael Ang tentang netizen ni bang. Boleh? Boleh. Michael. Ya. Bercakap tentang netizen. Okey. Sudah tentu Ang memiliki peminat ataupun yang banyak menyokong mengenai apa yang you buat, apa yang drama-drama yang hasilkan. Pada masa yang sama akan wujud haters yang mungkin tak suka dengan the way you direct film ataupun the way you express your opinion. Ada kalanya you dihentam teruk dalam komen-komen tu. Bagaimana you overcome benda tu sampai satu peringkat macam wah teruk sangat ni, macam ada satu pergaduhan besar antara you dan netizen. Macam mana you classify benda ni? Okay, sejujurnya pada permulaan penglibatan bila
tiba-tiba selepas I masuk MasterChef lah, di mana I ada banyak pengikut. Sebelum tu tak ada orang kenal I pun walaupun I dah mengarah. Tapi bila I masuk MasterChef I boleh dapat. Tapi daripada hari pertama I masuk industri ni sampai ke hari ni, daripada hari pertama I ada IG ke, I ada social media sampai ke hari ni, kalau orang komen tentang hasil kerja I, tentang drama I, filem I takkan balas. You nak kutuk ke apa, I terima je. Sebab I memang dah menghasilkan satu kerja, and I rasa kerja I kalau nak dikritik oleh orang, mereka ada hak untuk kritik. Sebab siapa suruh I gatal pergi tayang kat TV? So orang nak kritik, orang nak kata suka hati dia orang lah. I terima je. So kalau you tengok I punya, kalau you boleh check lah, tak pernah I menjawab atau I maki balik orang. Kalau orang tu kritik kata cerita aku sampah lah, apalah ni, I senyap je. Tapi kalau tentang opinion I tentang certain things, tentang keadaan I, tentang hidup I akan lawan balik. Tapi I cuma akan lawan balik atau I akan maki balik bila you sentuh tentang agama, you sentuh tentang mak bapak, kau dah mula sumpah-sumpah, I akan lawan balik. Tapi kalau benda biasa macam you bagi opinion you, kadang-kadang I rasa opinion you bodoh sangat, pun I akan carut balik. Tapi kalau tentang hasil kerja I tak pernah jawab. I tak pernah menegakkan kenapa I buat macam tu. Ya. Kata Selena Gomez yang mudah, if you don't like it, don't follow it. Saya suka tentang Selena Gomez, suka tentang Billie Eilish. Adalah anak generasi baru yang datang bagi tahu bahawa mereka adalah manusia kontroversi. Termasuk Lady Gaga. Mereka adalah manusia kontroversi dan mereka bagi awal-awal amaran. Berarti kalau anda ini rasa seorang moralis, anda adalah American yang sangat baik, don't follow us. If you don't like it, don't follow it. You setuju tak macam tu? Untuk bagi tahu netizen, buat apa kau pergi masuk satu tempat seksa diri kau, bangun pagi maki orang, sedangkan kau ada banyak option. Kalau kau baik, ikut saja Facebook Ustaz Zaidro, Ustaz Abdul Somad. Kau buang masa nak dakwah orang dalam tempat yang sebenarnya lebih baik kau ambil masa pergi ikut orang yang dakwahkan diri kau. Tu kadang-kadang saya rasa malaikat suka masuk ke rumah syaitan dan akhirnya dia menjadi syaitan. Tapi selalunya syaitan kalau masuk ke rumah malaikat, insya-Allah dia jadi malaikat. Itu kadang saya tak faham dengan netizen. Jadi saya selalu pakai saja kata-kata Selena Gomez, if you don't like it, don't follow it. Ya, I setuju. I dah banyak kali cakap, kalau kau tak suka, yang kau datang berempat dekat IG aku, you follow aku, you tengok aku, kau penyakit hati aku, kenapa? Kau dah bodoh sangat ke apa? Kalau kau tahu aku ni penyakit hati kau, yang kau pergi follow tu dah kenapa? Dah bangang. You know what I mean? And kadang-kadang bila I buat live, kalau I buat live IG kan, mesti ada lah orang-orang yang masuk, panggil babi lah, panggil tu lah, panggil ni. I was like, serious, korang ni kebodoh apa kau menghabiskan data kau, tengok IG live aku, semata-mata nak maki aku. At least kalau kau nak bercakap dengan aku dengan pandai, aku boleh terima lagi. That mean you are not agreeing with me, you want to show your opinion, I boleh terima lagi. Tapi kalau you masuk sekadar-sekadar, babi, pondan tua, tu ni, aku like, tak ada benda yang lebih brilliant ke aku. Mereka masuk saya macam tu mereka. Dekat tempat you, memanggil you dengan ya, diorang akan maki, diorang akan sengaja, diorang akan masuk tu, dia kata, lebih baik kau keluar daripada Islam lah, kau ni mualaf, sial lah. So, benda tu is like, you tak report. Yeah, so I was like, so kadang-kadang saya rasa benda tu macam melampau. Report pun boleh buat apa? You block je? Tak, you block? I tak block pun. Tapi saya rasa tak patut. I maki dia belah. Saya ingat kalau orang masuk sampai menghina agama you, mempertikaikan akidah, saya ingat tak wajar begitulah. Saya ada pengajaran mereka. Waktu saya jadi, saya sampai jumpa minta maaf. Waktu saya jadi wartawan hiburan. Pada era Puan Sri, Datin Sri Dila Jalil berlakon dalam filem Tarzan kan sangat seksi jadi saya ada pengajaran because of more than 20 years. Jadi masa tu saya dengan Pacar Indra di Utusan, kemudian Kak Zaitun Samion, kemudian kami tak suka pada waktu tu, saya lah peribadi tak suka pada Dila, tak suka pada Kak Zaitun. Saya tak suka pada Abang Mustafa Kamal. Sama-sama kami jadi wartawan, konon kita lah moralis sangat. Tapi sekarang bila saya toleh ke belakang, saya fikir kata, beginilah
dunia diatur, saya belum tentu jadi sebaik Zila Jalil yang anak dia khatam Quran ketika berusia belum 10 tahun. Saya tak mungkin boleh menjadi orang seperti Mustafa Kamal yang kualiti dia menjadi bapa lebih baik daripada kualiti saya. Walaupun 25 tahun dulu saya menganggap apa punya bana hero filem Tarzan ni dengan ya macam-macam lah. Saya ada rasa macam tu. Dan dia bagi saya satu pengajaran bahawa artis apabila mereka berhijrah dan kembali ke pangkal jalan, mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang kita expect. Roshamno, saya melihat dia membesar daripada dia bekerja dengan Pansyah filem sebagai seorang office boy. Saya lihat sampailah dia khatam Quran di Mekah, sentiasa umrah, mengutamakan agama dalam hidup dia. Suka saya ingatkan dekat orang yang menonton di sini, saya ada pengalaman yang banyak. Orang yang anda cela selalunya akan jauh menjadi lebih mulia daripada anda. Kerana anda sentiasa melihat keburukan orang tanpa sempat melihat keburukan di anda sendiri. Saya masa jumpa Puan Sri Zila Jalil tu, saya minta maaf dengan dia. Saya kata dulu saya pernah menulis artikel bantai dia kerana dia berlakon dalam filem Tarzan. Saya jumpa dengan Sahara Yaakob. Saya pernah minta maaf dengan dia kerana saya pernah saya pernah menulis di pojok saya waktu tu mengkritik dia. Itu saja pengalaman saya lah untuk melihat perjalanan hidup artis yang saya rasa majoritinya apabila mereka kembali kepada agama, mereka jauh lebih baik berbanding 20 tahun dulu. Saya ingat saya lah moralis, tapi hari ini saya fikir Mustafa Kamal membesarkan anak-anaknya jauh lebih baik daripada kebolehan saya membesarkan anak-anak saya. Zila Jalil membesarkan anak-anaknya jauh lebih berkualiti daripada saya. Tapi sebenarnya memang kita sepatutnya tidak harus judge the book by its cover, you know. Bukan semua to me lah, kalau orang-orang nak kata ini kurang ajar ke apa, but to me I always believe bukan semua yang bersujud dan bersolat 5 kali sehari tu baik. Dan bukan semua tu yang tak bersolat langsung atau kadang-kadang you nampak dia bersolat je yang baik. Ada je manusia kat set ayah tengok bersolat 5 kali tapi perangai busuk nak mampus. Ada juga artis yang cara bersolat tapi I tengok hidup diorang lagi sempurna. Dari cara diorang treat the parents, they treat the fans, jauh lebih baik. You know, so kadang-kadang tu sebab kadang-kadang I tergelak because I jenis yang you all ingat I banyak fans, I mesti orang kat luar ingat, oh I mesti kawan baik dengan artis-artis. Sebenarnya I can tell you, semenjak I masuk industri sampai sekarang, I rasa artis yang I pernah keluar makan, macam ajak keluar, jom jumpa pergi minum berborak, ada 2 artis je dalam hidup I. Sharifah Sakinah dan seorang lagi siapa? Masya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Okay. Yang lain tu semua is more of like me kat set tu je. Perhubungan kita sampai situ je. You know? So, I get to see a lot. You know? Dan kadang-kadang bila you tengok fans ni, bagus artis ni, bagus. Hati aku kata, kau lah yang paling bodoh. Kau tak tahu kat belakang dia buat apa. Just because dia post apa surah-surah Quran, dia post dia tengah mengaji, korang semua kata, bagus. Ni lah artis contoh. Dan hati aku kata, kau tak tahu apa dia buat kat belakang pintu. You know what I mean? Yang kita tahu. So tapi kita tu sebab I paling benci bila orang menggunakan agama untuk menutup segala kesalahan. I paling benci. Kadang-kadang will call them. Saya nak share satu, saya nak share. Saya tak pernah share dengan orang. Saya pernah jumpa dengan Ikram Dinsley sekali. Dan saya rasa dia seorang yang sangat baik dan sangat unik. Walaupun orang selalu mengkontroversikan dia sekarang. Ikram Dinsley. Saya rasa saya jumpa dia personal. Berbual hampir 4 jam dengan dia. Mayang dengan dia sekali. Saya rasa dia adalah, secara naratifnya dia adalah seorang budak lelaki yang baik. Saya anggap dia adalah seorang yang sincere. Macam mana you melihat artis-artis yang kadang dibenci oleh orang tapi barangkali kan orang tak dapat mengenal bahagian yang baik tentang artis tersebut. You lagilah kenal ramai artis yang you tahu dekat di luar dia dikecam tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Seperti apa yang I cakap lah macam tadi. Ada you all yang you all sanjung-sanjung tu sebenarnya lagi macam syaitan. Ada yang korang kecam-kecam tu sebenarnya jauh lebih baik. I setuju dengan apa you kata Ikram Dinsley. Orang ingat dia gila. Mungkin dia buat tu untuk konten, untuk kelangsungan hidup, untuk buat konten. Sejujurnya Ikram Dinsley tu orang biasa je. I pernah jumpa sementara dia tengah
terlibat dalam kontroversi, I ada berlakon dengan dia. Dia orang yang okey. Same goes with Azwan Ali. Orang kata mulut macam sial lah tu lah ni. Tapi sebenarnya Azwan Ali to me, I kriteriakan dia macam ada penyakit. Jangan letak kamera depan muka dia je. Letak je kamera depan muka dia. Penyakit dia Kalau keluar. dia tak kalau dia off camera, dia orang biasa. Okay, I tak kenal dia sebegitu rapat sampai tahu dia baik ke dia jahat tak. Tapi sebagai seorang manusia yang I bekerja dengan, bila off camera, dia orang biasa. Dia tak ada PL, tak ada benda macam tu, dia cakap macam biasa. Tapi kau jangan on camera je, kau letak je. Kau letak handphone pun depan muka dia pun, mulalah dia. You know what I mean? That could be dia persona yang diorang nak orang rakyat tengok. Tapi dia bukan exactly macam tu. Sama juga ada a few pelakon. You know, ada a few pelakon yang korang kata, oh perangai jijik lah tu lah ni. Tapi sebenarnya mereka tak macam tu. Ya. Saya setuju. You know, I rasa yang macam tu lagi bagus daripada orang yang berselindung di sebalik Kaabah yang you know like baik, suci je. Tapi kalau kau tahu apa terjadi kat set. You know what I mean? Okay, better tak tahulah. Ada soalan lagi, Rif? Saya tak boleh baca soalan, saya tak boleh baca komen. Kalau Syarif rasa ada, sebab Michael, kita jarang bawa artis dari kategori mainstream. Michael Ang adalah artis pertama daripada mainstream yang kita bawa. So mungkin ada peminat-peminat kita tanya soalan. Cuma saya, sementara Syarif nak tanya soalan juga, Michael Ang banyak pengajaran bagi saya lah. Sampai saya bernasib baik kerana tak perlu tunggu pada Masya. Kerana saya sempat bertemu dengan Datin Seri Itilah Jalil dan saya minta maaf. Saya kata sekitar tahun 94 saya pernah mengkritik Datin Seri kerana poster filem Tarzan Rimba ketika dia berlakon dengan Barry Prima. Kemudian bila saya jumpa dengan Sarah Yaakob, saya sempat minta maaf. Dengan Sarah Yaakob lama saya cakap saya minta maaf Kak. Walaupun waktu tu dia belum pakai tudung. Kerana saya pernah menulis perkataan apa gender syaitan. Kemudian Mustafa Kamal, saya pernah minta maaf. Saya rasa ketika saya menjadi wartawan dan sampai sekarang saya dah jadi orang tua, saya dapat melihat bahawa banyak magic berlaku di mana artis-artis yang satu masa dulu dikatakan menyusahkan orang, akhirnya dalam diam mereka menjadi idola yang mentarbiahkan banyak orang untuk berubah kepada kebaikan. Itu yang saya nampak. Cari ada soalan ke daripada penonton? You boleh baca, saya tak boleh. Keagamaan. Kita hilang audio saya. Okey, dengar? Test? Dengar? Ya, Test 1, 2, 3. Okey, kita nak masuk sikit bab keagamaan ni, Michael. Saudara melihat betapa hipokritnya dunia hiburan. Maknanya orang yang dilihat baik di depan kamera, tetapi sebaliknya lain di belakang kamera. Saudara juga melihat betapa saudara dihantam oleh netizen cukup-cukuplah. Ada yang sampai labelkan you sebagai pondan tua, bapuk dan sebagainya. Itu benda yang you cakap tadi kan Tapi at the same time, tapi you nampak tidak pernah menghukum itu dari sudut agama. Maknanya you tahu membezakan bahawa sikap dan juga agama tu lain hingga menyebabkan you memeluk agama Islam. Boleh share sikit pasal tentang itu? Ya. Okay, kalau mengenai mereka yang to me, I tak pernah salahkan, I maafkan sejujurnya walaupun you panggil I macam-macam apa-apa, but to me it's like kebanyakan orang lepas cakap sebab you tak kenal I siapa, you tahu I daripada apa yang you tengok di social media dan benda-benda yang bukan-bukan. Tapi kalau orang kata dunia hiburan ni adalah satu dunia hiburan yang kotor sebab banyak orang bermuka-muka, seperti apa yang kata, bukan semua, ada segelintir. I rasa bukan dalam industri hiburan, dalam industri apa pun, walaupun dalam rumah tangga pun ada. You know? Suami bermuka-muka. Betul, menantu bermuka-muka. Betul. Ya. You know, pun ada. Tapi walau macam mana pun, mereka kena faham, semua orang dalam industri entertainment ni, sama dia berlakon pegang tangan ke apa ke, mereka cuma mencari sesuap nasi yang halal. Inilah rezeki, ialah kerja. Okeylah kata mereka nak pegang tangan ke tak nak pegang tangan. Dalam Malaysia ni is very free and easy. Kalau you sanggup buat, director suruh kau buat, kau sanggup buat, kau buat. Kalau kau tak sanggup buat, kau cakap jangan tak nak buat.
I rasa satu Malaysia punya director, tak kisah Cina ke Melayu ke India, akan respect. Because we know we live in a Muslim country. You know, kalau you sanggup buat, you sanggup buat. Tapi kalau you buat dengan niat, you cuma nak bekerja dan tak ada apa, mungkin salah. Mungkin orang akan banyak hentam, kata, oh dah sentuh tu, tak kisahlah kau niat ke tak niat, tetap haram. It's another story. To me, is terpulang kepada orang tu dengan Allah. Betul. Sama juga dengan I, kalau I paling menyampah kalau I buat IG live, kan, I tengah buat IG live atau I tengah berbual, orang masuk, dah solat? Kenapa tak solat lagi? Dah pukul 9, dah solat Isyak. You know, to me it's like, kau tanya aku soalan tu semata-mata sebab aku mu'alaf kan? Bukan sebab lain, sebab kau tanya aku sebab benda tu. You know, to me it's like, why do you need to ask someone dah solat ke belum? Are you questioning his faith? You know? Kenapa kau tak boleh tanya je, sehat ke tak sehat? Kan? And then masuk, Michael boleh tak mengaji ke depan Quran? Nak tengok you mengaji. Lepas tu, Michael boleh tak ucap Al-Fatihah? Nak dengar you boleh ke tak boleh Al-Fatihah? Aku kata, kenapa aku perlu buat benda tu semua untuk memuaskan korang? That's why I always said, kau nak, dia kata, you nak I buat? Boleh. I boleh buat Al-Fatihah. I boleh mengaji Quran in front of you. I akan pergi belajar mengaji Al-Quran semata-mata untuk prove to you. I boleh. Sanggup ke you bayar I duit? You bayar I duit, I akan dermakan duit tu kat orang lain. Lepas tu aku akan buat. Aku akan baca Al-Fatihah. Aku akan mengaji Quran kat live TV kalau kau sanggup bayar. Kalau tak, it's between me and Allah. I nak solat ke, I tak nak solat ke, it's my prerogative, not yours. So, Selalu you dapat orang macam ni. Saya dah nak tahu, saya terkejut juga. Saya terkejut because bully cyber on religion agak mengejutkan saya. Selalu saya tak pernah masuk live you, tapi agak mengejutkan. I masuk live ada. Guarantee you mesti ada. Mesti akan ada. It's like pukul 9, pukul 10, solat ke belum? Kadang-kadang I nak maki, kau ni bodoh ke atau kau Islam kau ikut timing lain? Dah pukul berapa ni, orang dah solat ke tak solat? I baru buka IG I. Atau you orang nak I tunjuk I tengah solat, I buat IG live tunjuk you I solat. Apa punya kebangang you orang ni? Baik, ada satu soalan ni mungkin menyentuh mengenai agama juga. Baik, tuan-tuan dan perempuan, selama hampir sejam ni dah 1000 online benar tak bergerak ni. Ramai orang menonton kita punya perbualan ni. Soalan dia, bagaimana, ini mungkin tak tahulah sama ada you boleh share atau tak. Apa yang menyebabkan perubahan you nak memeluk Islam? Itu soalan biasa saya rasa. Pada mana-mana mu'alaf pun orang akan tanya, apa yang detik yang menggerakkan untuk Michael Ang memeluk Islam? Yang pertama. Yang kedua, apakah perbezaan ketara yang Michael Ang dapat setelah convert? Itu silakan Michael. Ni ada soalan penonton ni. Okay, I jawab ya. Jawapan I memang senang je. I mula question tentang kewujudan Tuhan sejak I umur 13-14 tahun. Sebab I memang dibesarkan di keluarga yang very open-minded. Sebab dalam keluarga I besar, I ada yang dah kahwin Islam, yang kahwin Kristian, yang convert jadi Kristian, yang convert jadi Hindu, semua ada. So, bila I umur 13-14 tahun, I lalu question, kenapa banyak sangat Tuhan ni? Mana satu aku nak percaya ni? I don't know which one. So daripada situ I mula baca, I baca semua jenis lah, Quran, Bible, Torah, you know, semua buku-buku apa, because I like membaca semenjak I kecil. So I baca benda ni semua, I mula memahami. So bila I memahami, then I come to a conclusion. Semua agama ajar benda yang sama. Semua ajar benda yang sama. Semua ajar orang jangan bunuh orang. Semua ajar orang jangan menipu. Jangan buat benda salah. Jangan mendahaka kepada kedua ibu bapa. Semua ajar benda yang sama. So I've always talked to God. I say, kalau I nak berdoa, I selalu berdoa macam ni. Okay, whichever you are, you dengar I nak doa ni. Sebab you terlalu mengconfusekan I. So I'm just berdoa to the one. Sampailah bila I 4-5 tahun lepas, di mana I ada masalah sikit. So
masalah peribadi. So I mula berdoa. So I say, can you at least show me, because I'm tired. I dah malas nak berdoa kepada Tuhan yang I tak kenal. I cuma asyik kata berdoa kepada yang satu. Because I believe there's only one. It cannot be so many God. It can be only one, whichever you are. So bila berdoa, then I dapat hidayah melalui mimpi, and there's a few things which I'm sure, because I tak pernah tahu benda tu, macam mana benda tu boleh masuk dalam mimpi. Katakanlah orang cakap mimpi tu adalah mainan tidur, tapi takkan mainan tidur sesuatu benda yang I tak tahu. Tapi benda tu seterang-terangnya menunjukkan benda tu. So daripada situ, I make a keputusan, yes, Allah is the one. And apa yang perubahan yang besar dalam hidup I semenjak I convert to Islam is Tuhan yang ada nama, Allah. Itu je perbezaan. Selain daripada tu, I rasa I dah hidup ikut cara apa, selain daripada adalah benda solat 5 kali, benda tu semua. You know, benda-benda I tak boleh makan dah, kena jaga haram dan halal. That's about it. Other than that, but the most important thing, my God has a name. Ada nama. That is the most important thing to me. Because selama ni, semenjak I membesar, sampailah 5 tahun lepas, my God has always been whoever you are the one. Whoever the one. Itu jawapan I. Macam Menyentuh perasaan. Saya cuma tak nak tanya detail tentang mimpinya, tapi saya rasa dia adalah mimpi luar masa. Dia adalah mimpi yang luar biasa. Kerana luar biasalah orang yang menerima hidayah dalam mimpi. Syukur Alhamdulillah anda antara orang yang Allah pilih revert, bukan convert, revert kembali kepada Islam. Sama seperti banyak kisah yang saya dengar. Tapi saya kira anda adalah satu yang menarik ya, kerana dia datang dalam mimpi ketika anda sangat agresif untuk bertanya mana satu Tuhan yang betul. Syukur Alhamdulillah. Saya nak tanya you soalan yang cepat-cepat ni je. Siapa 5 pelakon lelaki yang you rasa best di Malaysia? Pelakon yang best sebenarnya pilih satu je lah. I paling suka sebenarnya lakonan Kamal Adli. Dia very versatile. Oh, okay. Dia nak buat dia jahat pun dia boleh, buat bagus pun boleh, buat cute pun boleh, buat macam syaitan pun boleh. To me lah so far. Kamal Adli, the other one, you rasa kurang sikit pada Kamal tapi okey lah. Shahnaz Ahmad. Ha? Shahnaz. Oh, Shahnaz. Oh, okey. Shahnaz yang sangat garang tu. Ya, Shahnaz. Ya, sebab I kenal Shahnaz orang Penang. I kenal Shahnaz semenjak daripada dia mula dalam industri ni. So I tahu ada banyak watak, walaupun sekarang dia asyik main watak gangster je, tapi sebelum ni dia boleh buat macam-macam watak. Kalau pelakon wanita, you namakan 2 atau 3 orang yang you rasa best, based kepada you, itu market driven, orang nak tengok cerita dia. To me, I tengok bukan sebab cerita dia apa, but I'm talking about versatile, yang dia boleh buat macam-macam watak. Dia bukan stuck into only one watak. I rasa yang boleh buat berbagai-bagai watak ialah Fazura. Dan juga I suka ialah Ukasha dengan Emma Mak Embong. Ukasha Senros. Betul saya sebut? Ya, Ukasha Senros. Ya, dan Emma Mak Embong. Ya. Pengarah filem yang you rasa you suka, yang masih ada hari ni daripada generasi you, filem, movie dia you suka? Movie dia I suka. Yalah. Mamat Khalid kot. Oh, Mamat Khalid, okey. Artis lelaki penyanyi yang you suka? Penyanyi. Saya tahu je, saya yakin you dengar muzik. Saya sure you minat muzik. I dengar muzik, tapi penyanyi Malaysia kalau you kata tu, I suka yang, alamak apa nama dia? I suka dia nyanyi yang dia pakai seluar jersey kat juara lagu tu. Hafiz Shuib. I susah nak ingat nama tau. Hafiz Shuib. Ya. Kita doa untuk Hafiz. Ya. Awan Nano. Awan Nano, ya. Doa untuk Hafiz Shuib sebab saya tengok status terbaru FB dia, kelihatan dia seperti tidak sihat. Tubuhnya kurus. Saya tengok semalam. Ya. The latest news is dia dalam keadaan sangat kurus. Dia minta peminat doakan dia.
Okay. Berat Dan badan dia jatuh kusut. Abang Nal, Ya. satu perkara tentang Michael Ang ni, saya difahamkan dalam pada dia aktif dalam mengarah filem, drama ini, dia sebenarnya adalah orang yang mengilhamkan Gegar Vaganza di Astro, Manal. Oh, ya. Maknanya kalau kita tengok ending kredit tu, Manal, kan, bila dah habis Gegar Vaganza tu, atas tu mesti idea konsep asal Michael Ang. Saya terkejut juga, oh dia minat lagu-lagu retro ni apa semua. Mungkin boleh share sikit tentang Gegar Vaganza. Ya, bagaimana boleh mengilhamkan Gegar Vaganza hingga menjadi viral, menjadi minat dalam masyarakat Malaysia ni. Okay, kalau I cerita ni korang jangan cakap aku riak Sebenarnya Gegar Vaganza Aku ni memang adalah riak. idea Tak gurau je, idea. Okay. idea asal I. Dan Astro, bila I present idea tu, Astro, idea I simple, membagi peluang kedua kepada penyanyi-penyanyi yang dah lama menghilang dan menjadikan mereka relevan untuk waktu ini. Itu je konsep dia. So that means pada masa tu ialah supposed to be one hit wonder yang pernah famous satu lagu je. Atau pernah famous ketika tapi sekarang dah lama menghilang, tak ke mana pergi. Kita munculkan dia kembali. That is the whole concept. Dan masa tu Astro memang kata, okay Michael, kita bagi you X amount of duit, you buatlah show ni. Sebenarnya projek tu projek I, tapi memandangkan I tak pernah buat macam tu, tapi sebab I ada idea tu, I tak nak menghancurkan dia. So I kata Astro, tak apalah, idea tu I pegang the rights, tapi you boleh buat sendiri sebab I tak rasa I mampu buat, sebab I takut nanti I buat I menghancurkan program ni. So oleh sebab tu dalam rancangan tu mereka kena letak idea asal ialah Michael Ang sebab idea asal, tapi ada banyak juga lagi idea-idea lain yang dimasukkan oleh pihak Astro, oleh kru-kru Astro. So, dia bukan 100% idea asal I. Idea asal ialah basis je, di mana I kata keluarkan program, kita kembalikan penyanyi-penyanyi yang one hit wonder atau satu waktu ketika dulu famous gila tapi entah ke mana menghilang, kita munculkan balik kepada mereka, bagi mereka bertanding selama 12 minggu dan kita ubahkan mereka untuk jadi relevan untuk hari ini. Itu je basis of. So in terms of permulaan tu macam mana jalan show tu ada, tapi makin hari ada banyak pembaharuan, benda-benda yang dimasukkan oleh Astro lah, pihak Astro. Tapi the IP rights tu, yes, I pegang and I own the rights. Okay Syaril, untuk saya dah habis soalan ni. Baik, kenal Michael Michael Ang lebih banyak secara online. Cuma saya terkejut saya agak terkejut kerana pembulian agama berlaku ke atas Michael Ang dalam live ni. Saya nasihatkan pada anda semua bahawa dia benar tak sepatutnya berlaku. Kerana itu adalah dosa besar. Anda masuk dan mencela akidah dan juga mempertikaikan ketauhidan orang semata-mata kerana dia adalah saudara baru. Saya terkejut Michael, saya sangat terkejut dengan fakta anda bagi panggilan-panggilan yang netizen sebut seperti babi. Tapi sebenarnya benda ni tak mengejutkan I sebab itulah I merahsiakannya I dah memeluk agama Islam selama 2 tahun. Sebenarnya I tak ada niat pun nak bagi tahu orang. Sampailah bila orang bocorkan rahsia yang I dah memeluk agama Islam. Sebab tu ada benda yang I post yang kata I menyesal orang tahu. Memang I menyesal orang tahu sebab I rasa masa I sembunyikan yang I dah memeluk agama Islam, I rasa that time is way much easier for me to understand Islam and to be a Muslim. But the minute when orang dah dapat tahu I seorang Islam, I rasa I seperti dijudge. You know, I hakimi. Setiap benda I buat tak boleh ada silap. Salah cakap kena, salah pakai baju kena, salah pakai baju yang kadang-kadang baju brand tu nampak macam cross pun kena, sedangkan dia tak bermaksud apa-apa untuk I. To me baju cantik, tu je. Bukan I mengagungkan salib tu, tapi I tak perasan pun benda tu salib pun kena. You know, benda-benda macam tu. So to me it's like, adakah menjadi seorang Islam tu adalah ada sejuta mata memerhatikan setiap perbuatan you. Bukan you menolong ke menegur, tapi you memerhati dan you nak kutuk.
Tapi you dapat juga kawan-kawan baik yang menyokong dan terus membimbing, memberi sokongan pada you nanti sekarang, ramai kan? Ada. Itu tetap ada. Tapi yang orang-orang kat luar ni lah, cuma I rasa macam kau dah cukup bagus ke nak mengata-ngata orang? Sebab to me it's like agama dan iman seseorang tu ialah between dia dengan Allah. Kita orang tak boleh nak menidakkan kata kau kuat iman lah, kau tak kuat iman lah. Kita tak boleh. Because we don't really know what the person think. Sebab satu benda yang mengajar tak semua orang, tu sebab I kata tak semua orang yang solat 5 kali tu baik, and tak semua orang yang tak solat mengikut time tu tak baik. Because I dah tahu, I dah nampak. You know? Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi selama hampir 1 jam 15 minit kita akhirnya mengenali siapa itu Michael Ang di sebalik suara-suara lasernya, di sebalik tulisan-tulisan maut yang di IG dan sebagainya. Dan malah semasa kita 3 orang berbual di pemenal, masuk juga komen-komen pasal apa panggil dia nama Michael, dia dah masuk Islam, panggil nama lain. Tu. Saya tak pasti ya. Ya. Sebenarnya ada panggilan orang. Okay. Antara salah satu benda sebelum I memeluk agama Islam, bila I belajar dengan Ustaz, first thing I tanya Ustaz, kalau I masuk Islam, I kena tukar ke nama I. Sebab nama tu lah pemberian ibu dan ayah I. And I rasa, tapi masa tu I tak tahu boleh ke tak boleh. Tapi Alhamdulillah dia kata, kau tak perlu tukar. Nama tu tak perlu tukar. You know, bila I tahu dia tak tukar, so I feel like, yes, this is the right thing. Itu adalah nama ibu bapa I yang bagi. And it's just a nama. Does it represent me? You know, it's a name and I have to respect. It's my parents who gave me the nama. Dah lah berubah, berhijrah ke Islam. And takkan I nak kecewa, I tak nak nama yang you bagi, I nak buang nama yang you bagi, I nak nama baru. Which I feel, it's not right. So itu adalah soalan pertama I tanya Ustaz. I kata, Ustaz, I nak tahu satu benda dulu. Kalau I berhijrah, adakah nama I kena tukar? Dia kata, siapa kata nama you kena tukar? You know, sebenarnya tadi sebelum live pun kami dah bincang, saya dah tanya Michael tadi nak address dia apa, dia sebut panggil Michael je. So saya continue je sebab saya tahu, kata saya pun tahu hukumnya. Ramai yang sekarang convert ke Muslim tidak lagi menggunakan nama Islam, malah mereka berbangga untuk orang tahu bahawa sekurang-kurangnya ini adalah penghijrahan mereka kepada Islam. Jadi pada penonton yang salah faham, memang Michael tu kekal dengan Michael Ang, Michael. Dan itu yang saya tanya dia sebelum live dan dia minta saya address dia as a Michael, walaupun saya ingat nak panggil dia Mike. Jadi sebab dia dah sebut panggil Michael, saya panggil dia Michael je. Kita dah tanya awal dah. Kita tanya kebenaran untuk address. First saya live lepas bagi salam je, saya tu tanya saya patut address saudara sebagai apa. Dia kata Michael je. So saya panggil Michael dengan izin dia. So kepada penonton yang tak maklum, saya maklum kata saya minta izin dia dan bertanya kepada dia apa yang patut saya address dia, Michael. Michael, saya tanya you satu lagi soalan untuk penutup je lah. Apa harapan you tentang Malaysia untuk esok dan hari-hari yang mendatang? Kurang-kurangnya dia menjadi doa. Okay, sebenarnya daripada government ke apa, memang I tak ada harapan dah. I tengok pun dia orang dah kucak-kacik, I pun dah malas nak ambil tahu. Harapan I kepada rakyat Malaysia, cepat-cepatlah anda semua pergilah ambil vaksin. Sebab itulah satu-satu harapannya untuk kita keluar daripada kencana ni. As long as kita dapat herd immunity, immunity kelompok ni, insyaAllah kita boleh keluar daripada ni, kita boleh mulakan hidup seperti biasa dan bina hidup kita semula. Tapi yang paling important, jangan give up. Jangan give up dengan kehidupan ni. Kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa rasa tak betul, bercakap dengan kawan. Jangan simpan aja kat sendiri-sendiri. Bercakap, tak kisah dengan siapa. Kawan ke, kalau tak ada kawan, telefon talian yang government dah sediakan tu, talian pertolongan tu, pergi. Because I tahu keadaan ini boleh membuat seseorang menjadi depressed. Because I know I have a few family yang ada depression yang sampai bunuh diri. So this is one thing. Don't be alone. And talk. Jangan simpan semua dalam diri sendiri. Tapi kita boleh keluar daripada sini. You know, kita boleh. Cuma kita harus help each other. Tengok orang sebelah you. Kalau mereka perlukan bantuan, hulurkan bantuan. Kalau you tak mampu, buat apa yang you mampu je. Tapi yang paling penting, pergi vaksin. Thank you. Baik, saya nak tanya soalan.
Ada lagi? Soalan last untuk untuk Michael. Saya nak tanya sikit. Ya. Pesanan dia kepada haters. Kan? Ya. Sebab apa Michael cakap tadi dia banyak haters, ramai orang tak puas hati pada dia, suka kutuk dia dan sebagainya. Gelar dia dengan pelbagai gelaran. Dari hati sekarang kita nak dengar di Garasi TV. Pesanan pada haters-haters yang sedang melihat Michael Ang sekarang. Silakan. Kepada haters tu, I maafkanlah apa semua benda yang you cakap pasal I. Tapi I juga nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua sebab you haters yang buat I famous. Thank you. Amin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi very short and sweet daripada saudara Michael Ang. Terima kasih lebih 1,000 penonton yang real time yang menonton kita dan jumlahnya saya jangka akan bertambah selepas ini. Terima kasih Michael Ang. Terima kasih Tuan Haji kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa selepas ini bersama kami sesi kecil ni. Kerana studi bersama kami buat saluran kecil, anda nama besar dan terkenal, tapi studi hanya dengan satu WhatsApp je anda reply okey. Thank you so much Michael.